Okay, hi, Assalamualaikum everyone. Today we are going to continue our lecture 3. Dah lecture 3 Lecture 3, we're going to discuss reciprocal function. Okay, reciprocal function ni apa? Rational function. Rational function. Okay, rational function, dia ada top and bottom. It doesn't has to be 1, it can be 5, it can be 6. Constant kat atas ni apa-apa sahaja. So for example, you are given 3 over x plus 2. So this is a reciprocal function. 1 over x, this is reciprocal function. So now we are going to learn how to sketch. Sketch is different thing with draw. Draw, you have to use you punya graph paper. But then for sketch, only the highlighted things that you have to present. Only important things you have to present. The first one is the shape. Okay, this is the graph for 1 over x. Y, you boleh tekan calculator sendiri. If x is 5, if x is 10, if x is 20, dia akan beri bentuk begini. If x is negative 5, if x is negative 10, dia akan beri bentuk begini. So you boleh explore. Okay, meanwhile, this is if fx is negative 1 over x. Okay. Okay, cuba you masukkan contoh. Okay, everyone ready dengan calculator masing-masing? Okay, this is your x, this is your y. Okay, for example, okay, ni function you masukkan negative 1 over x. Okay, let's say if your x is 5, 0, negative 5. Okay, tambah lagi kalau negative 15. Okay, cuba masukkan. Substitute the x values equals to 5. So negative 1 over 5. Give me answer in the decimal form. Negative 0.2. Okay, if you substitute 0. Mat error, madam. Mat error. So undefined. So makna kata x cannot be 0. X cannot be 0. So undefined. Okay, meanwhile, when you substitute negative 5? 0.2. 0.2. Negative 15? 0.067. 67. So if you plot all these values, okay, so for example, x5 dekat sini, so dia dapat negative 0.2. Okay, somewhere here, ini negative 1 lah kata. So negative 0.2 adalah smaller than negative 1. So dia kat sini. Okay, and then when you substitute 0, tengok. Dia approaching 0. Dia tak boleh kena 0. Cuba you tengok straight line dulu. Dia boleh tak lalu 0? Boleh? Siap kita namakan dia intercept. Kuadratik boleh tak lalu 0? Boleh. Kuadratik boleh macam ni, boleh macam ni, boleh macam ni, boleh macam ni. So, there's no restriction for quadratic. That's why we say that the domain is from negative infinity from infinity. You tak tahu apa maksud domain, you check my video, I have explained. Domain is the x values. Meanwhile, range is for y values. Okay. Alright. So now if you substitute negative 5 just now, you get 0.2. Okay. So tadi ini adalah negative 0.5 kan? Sorry, x is 5. Ini x is negative 5. So tengok bila negative 5 dia rendah aja. Okay, so makin nilai you negative 15, dia makin apa? Makin kecil ke makin besar? Makin kecil. Makin kecil. So kalau tadi 0.2, sekarang not even 0.1 pun. So dia ke bawah. Ke bawah.
Okey, katalah, ni kenapa tinggi sangat ni madam? Cuba you masukkan nilai yang X yang apa? Ni X yang menghampiri kosong. Apa contoh X yang menghampiri kosong? Macam negative 5 dengan kosong ni banyak lagi nilai dia ni. Kosong, negative 5. But there's so many values in between 0 and negative 5. Choose one values that approaching 0. Negative 2. Negative Yes. 1. Okay, negative. Tak nak negative 1, kita ambil pecahan. Negative 1 over 5. Okay, what you get when you substitute into this equation? Negative 1 over 1 over 5. Dapat apa? Negative 5. Okay. So that's why Y itu very large. Negative 5 dekat atas. Negatif ke? Negatif positif kan? Positive. Yes. Positive. Okay. So dia dekat 5. That's why lah graf dia begitu. So all the shape ini kita dapatnya dari mana? By substituting all the values. Okay, so bukanlah masanya untuk you terhegeh-hegeh baru nak plug in the values. You have to memorize them, all the basic shape for 6 graph. Linear, quadratic, cubic, reciprocal, set function, log and exponential. Okay. Alright. Kemudian dia kata apa? Find the denominator cannot be 0. Ni ax plus b ni tulis denominator. So x cannot be negative b over a. Ataupun dengan kata lain, this is the vertical asymptote. Vertical asymptote is at x equals to 1 over, x equals to 0 lah dalam kes kita ni. Dalam kes kita 1 over x. Vertical asymptote is at 0. In 1 over x. Okay, vertical asymptote is at apa? In 1 over x minus 2. Macam mana nak cari? X minus 2 cannot be 0. So x cannot be 2. So the vertical asymptote is at x equals to 2. Okay. Contoh yang lain, cikgu bagi 5x plus 6. 5x plus 6. So dalam function 1 over x minus 2. Okay, what if given to you 1 over 5x plus 7? So macam mana kita nak tahu vertical asymptote dia? Vertical asymptote dia adalah x equals to negative 7, bawa sana. So x equals to negative 7 over 5. So apa maksud vertical asymptote ni? So kalau tadi dia cut pada 0, dia tak boleh sentuh 0. Sekarang ni dia adalah pada negative 7 over 5. So you must be able to sketch lah. You must be able to sketch. So kalau ditanya domain, domain adalah apa? Daripada semua negative infinity sampai negative 7 over 5. Exclude negative 7 over 5. Union negative 7 over 5. Continue sampailah infinity. Ada soalan? Okay, you can explore all those graph yang cikgu cakap tu. Okay, 1 over. Okay, kalau over ni dia tak ada dekat sini, you tekan sahaja backslash x minus 2. Okay, kita tengok dulu 1 over x. Macam mana graf dia? Macam ni lah graf dia. Nampak tak? Dia menghampiri kosong. Bila x2 dia ini, bila x6 dia ini, dia makin menghampiri. Tapi kalau nilai tu pecahan, dia akan makin tinggi. Nampak tak pattern dia on? Nampak, madam. Okay. Nampak, Kita madam. Okay, what do you expect kalau I buat x plus 6?
Apa jadi? Apa yang akan berubah? Cepat. If I write down 1 over x plus 6. The function 1 over x plus 6. Graf yang atas tu berubah Madam. Graf dia akan berubah. Ini nama dia vertical asymptote ni. Tot. Asymptote ni dia macam sempadan. Dia tak boleh sentuh. Haram sentuh. That's why. Okay, so kalau x plus 6, dia punya vertical asymptote dekat mana? X equals to berapa? 6. Negatif 6. Negative 6. Negative 6. Negative 6. You jangan main sebut je. Dah cakap dah tadi. AX plus B. Dia adalah AX plus B. So you kena kira. X plus 6 equals to 0. So X equals to negative 6. Dia bukan main tengok je. Dia kena kira. Dia kan ada formula ni. AX plus B. Yang you tengok tadi buat apa? I ambil je ke negatif 2 ni? You all tengok, cikgu ambil negatif 2 ke? I terus jawab X equals to negatif 2 ke? You tengok I terus ambil 7 ke? Tak. I baru je tunjuk tadi. Macam mana you boleh jawab salah? Okay, see the constant. Okay, so kalau constant yang mana constant dia cakap tadi? Ini constant. Okay. So kalau C is equals to 0. Okay, ini C ni you naikkan sahaja. Maksudnya, okay, kita perhatikan kat sini. Okay, cikgu padam balik X plus 6. I buat 1 plus X sahaja. Okay, you tengok. Dia pun ada horizontal asymptote dia, garisan tot. Tengok dia tak lintas pun. Nampak ke dia lintas? Nampak tak dia lintas ni? Ada tak dia lintas kosong? Tak ada. So maksudnya ada restriction juga. Ada untuk graph 1 over x ni, we have vertical garisan menegak asymptote and we have horizontal asymptote as well. Okay, tetapi once dia dah jadi, cuba tengok. Cikgu plus dengan, asalnya dia plus 0 kan? Ni plus 3. Apa jadi? Dia punya asymptote itu sudah berubah kepada Dia anjak ke atas. anjak ke atas 3. Shift 3. Kalau I buat minus 3 Ke bawah. ke bawah. Okay, what do you expect kalau I buat negative 10? Kaki ke bawah. Okay, horizontal asymptote is at x equal, bukan x, y. Ini garisan y. Ini kan y ni kan, negative 3 ni y ke x? Why? Y, okay. So you can say that the horizontal asymptote is at y equals to negative 3. Dalam case kita negative 10, y equals to negative 10. Yang ni memang boleh main tengok je sayang. Dia tak macam x tadi tak boleh. Denominator you kena equalkan, the whole denominator equals to 0. Baru you dapat the vertical asymptote. Okay, but then for the constant ni yang tak ada x, dia di luar. Dia tak geng dengan yang kat denominator ni, dia dekat luar, dia separately. Tolak 10, tambah 15, tambah 5/2, ikut suka dia lah. So dia akan naik. So kalau 5/2 adalah 2.5, so tengok dia adalah horizontal asymptote at 2.5. Okay, I really hope it's clear to you. Boleh ke? Boleh dah. Okay. So sekarang sketch ni, domain ni adalah semua nilai. Real ni adalah semua nilai lah. All real numbers except negative B over A. So macam kita punya jawapan ni tadi. Okay, so you can say that the domain adalah juga all real numbers except X cannot be negative 7 over 5. Semua boleh. Negative 7 over 5 je tak boleh. That's why they exclude tadi ni. Okay, and then range. Range apa? Dia kata everything Y cannot be C. C kita apa? So kalau dalam case 1 over X ataupun 1 over yang cikgu bagi ni, ini apa ni?
function 1 over 5x plus 7 eh. 5x ni kan. 5x plus 7 kan. Cikgu lukis yang ni kan. Okey, dia ada constant tak dekat tepi dia? Ada Tak. constant tak? Yes, tak Tak ada. ada. Tak ada. 1 over 5x plus 7. Tak ada constant kat sini. So, constant dia adalah 0 sebenarnya. So, dia punya apa? Dia punya range adalah semua kecuali dekat constant. So, dengan kata lain, range dia adalah kesemuanya kecuali y cannot be apa? Zero. Pandai pun. Okay. Alright. So, itu sketch Alright. So, cikgu dah tunjuk dah ni apa-apa semua ni Okay. Right, mari kita buat latihan. Hari ni kita belajar rational function je. Okay. So, now 1 over x. Over x ni senang lah kan. Sebab cikgu dah buat tadi. Okay. So, 1 over x macam mana bentuk dia? Ingat cikgu cakap kalau 1 over x bentuk dia macam ni. Kalau x tu negatif bentuk dia macam tu. Okay, so sekarang cikgu tanya 1 over x basic. Okay, tengok step yang tu I malah nak scroll. Apa dia kata first step? Shape. Okay, so shape. So shape 1 over x yang mana? Pada kuadran pertama dan ketiga ni. Okay, and then next step dia kata apa sayang? Find denominator. Denominator. Okay, denominator. Denominator dia kata x cannot be zero. The whole denominator. So x cannot be zero. Lagi dia kata apa lagi? Next step. Constant. Constant. Is there any constant? No. No, No. constant. Constant dia adalah zero lah. Zero. Zero. You can stick constant to zero. Lagi next step apa lagi? Sketch. Okay, sketch. So kita ambil lah kita punya graph. Okay, bentuk dia. Okay. Okay. So ini jangan lupa mesti buat axis x, y. Okay, functionnya apa? Functionnya adalah fx 1 over x. Okay. Okay dah sketch graph dah. Lagi dia nak apa lagi? Domain and range. Betul? Betul. Okay, so domain and range dia adalah domain of apa ni? Subscript apa ni? Domain of f. Okay, so domain of f dia adalah from apa? Domain adalah nilai x. Yang tak boleh dia adalah pada nilai x adalah Zero. So, Zero. negative infinity until 0, union 0 until infinity, range of f pun sama, dari bawah sampai kosong. So, negative infinity sampai kosong, union sambung balik ke atas, range cikgu kata nilai y, kosong sambung sampai Infinity. Alright, A ni tak nampak sangat, domain and range dia sebab sama, okay. So do expect B ni adalah apa? The opposite the opposite. So I tak nak buat, you buat sendiri. Okay, I buat untuk 1 over x minus 1. Ada yang lagi mencabar? Okay, kita buat x minus. Okay, kita buat 5 minus x. Okay. Okay, semua orang. Apakah first stepnya? Shape. Okay, shape. Perhatikan, x ini sudah jadi negatif. Nampak tak negatif tu? Nampak tak? Nampak. Okay. So shape ini sudah jadi negatif. So maksudnya dia akan jadi, okay, kalau you susun dia pun dia akan jadi 1 over negative x plus 5. So dia adalah negatif Alright. So shape adalah negatif x-nya. So dia akan macam tu lah. Okay, lagi. Nombor 2. Denominator. Okay, denominator. Denominator ni untuk kita cari vertical asymptote tadi So 5 minus x cannot be 0. So x cannot be apa sayang? 5. Lagi yang ketiga. Constant. Constant. Is there any constant? Ada. Apa nilai dia?
0. 0. Okay, and then number 4, Sketch. okay, sketch. Okay. So this is your X, this is your Y. So graph dia, okay, macam tu ke graph dia? Bukan, ini adalah 1 over X. Tak boleh, dia bukan X cannot be 0. Tetapi X cannot be apa? 5. Cannot be 5. Okay, so asymptote dia 5, you buat garisan tot. Ini macam Israel dengan Palestin lah. Sebelah-sebelah tapi tak boleh apa? Tak boleh cross Ada student dia buat macam ni. Betul tak? Boleh tak dia buat macam ni? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Salah. Tak boleh lah kan? Salah lah. Orang kata menghampiri 5 yang dia menghampiri kosong. Sama je macam 1 over X dah. Kenapa? Kan? Macam tak faham. Macam tak belajar kan? Kita dah cakap dah. Asymptote tu dia mesti menghampiri 5. Dia mesti close to 5. Okey, boleh tak kalau student tu dia buat macam ni? Dia ikut suka dia je. Dia buat kuadratik. Boleh tak? Macam tu. Tak boleh sebab Tak boleh. dia mesti semakin lama semakin menghampiri macam tu. Agak-agak tangan you dah menggigil, tak boleh nak bend lagi, stop. Otherwise you salah lah. Okay. Alright, so mari kita check 1 over 5 minus X. So you can always check so to get the confidence at the earlier stage lah. Lama-lama you kena lukis sendirilah. Okay, mana cikgu punya tadi? Okay, apa function dia sayang? 1 over 5 minus X. Okay, sama tak graf kita? Sama tak? Sama. Sama. Sama Tapi ini apa? Ini graf, ini bukan sketch Kita bukan nak tunjuk yang ini Ini cikgu tunjuk supaya apa? To get the confidence je untuk menambahkan confidence you je tapi kalau pergi screenshot letak sini dalam assignment salah lah. Ini graf. Soalan suruh sketch. Faham tak you all? Faham, madam. Alright, good. So sekarang domain. Domain of apa ni? Jangan pergi domain of F ni turun dari mana F ni? Ini sekarang huruf apa ni? H. DH. Okay, so semua orang sebutkan what is the domain. Domain adalah X values. Dia boleh dari mana sampai mana ni? Negative infinity. Until 5. 5 tu apa? Include ke exclude? Exclude. Union 5 until infinity. Okay, what is your range? Range apa? Negative infinity into 0. Until 0. Union 0 until Infinity. asyik 0 je bila masanya tak 0 madam? Waktu bila tak 0? Kalau ada Constant. constant plus 7 ke minus 7 ke, itu jam barulah range dia akan berubah. Otherwise tak ada. Okay, alright. So siaplah you punya ni So X square ni you explore sendiri Okay, ni pun you buat Tapi cikgu nak cakap yang 1 over X square ni shape dia akan apa? Apa you expect nilai Y dia? Cikgu bagi hint lah sikit What do you expect kalau dia square? 1 over X square. Apa jadi? Nilai Y akan sentiasa apa? No matter Y itu sentiasa positif. Yes, Y itu sentiasa positif no matter what values X you, okay kan sepatutnya macam ni kan? Tapi bila you masukkan nilai X yang negatif ke dalam X square, ini function 1 over X. Bila you masukkan negatif, contoh negatif 5. Negatif 5 kuasa 2, dia akan apa? Dia akan positif. Dia takkan nilai Y, nilai GX you ataupun nilai Y you ni tak akan memberikan negatif. Otherwise you tak kuasa 2 lah tu. So makna kata kita boleh buat kesimpulan shape mulai hari ni 1 over X square. Okay. So hari ni you bukan sahaja belajar 1 over X.
You belajar negative 1 over X. Dan you belajar 1 over X square. That is a crucial step. You kena hafal ni bentuk ni. Sebab mula-mula je dia kata apa? Dia minta apa? Shape. So shape yang mana? Shape dia adalah begitu. Boleh semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. X square. Macam mana nak buat X square ni? Dia tak ikut ni. Dia tak detect. Mana I punya ni? Calculator. Ada nak type ni. Mana dia punya keyboardnya? Okay, panggil dia. X square. Ni. Tak nak. Ini you all. Line yang kedua ni untuk you kalau nak tambah graf lagi So this is very useful. I nak yang ini. 1 over X square. Baru betul. Okay. So nampak tu apa jadi kalau 1 over X square? Apa jadi you all? Sama tak macam cikgu lukis tadi? Dua-dua pun di atas. Menghampiri kosong. Tak boleh kena kosong. Tapi kan tak nampak pula. Okay. So ini adalah basic shape untuk 1 over X square. Boleh ke semua orang try graf ni, software ni? Boleh. Boleh, madam. Jumpa Alright, sayang. Yang kedua apa? Okay, cikgu dah tunjuk. So dah tahulah domain dia apa ni? Domain untuk domain. Dari sini je, daripada graf ni je dah tahu dah domain dia apa? Domain dia, domain of G. Positif. Domain dia adalah daripada negative infinity sampai Zero. zero union zero until infinity. Infinity. Okey, tetapi range sudah berubah. Range tak ada dekat negatif. So range dia cikgu nak tulis apa ni range dia? Zero until infinity. Exactly. Zero until infinity. Zero apa? Open ke close bracket? Close. Mana boleh close? Kata tak boleh kosong. You all ni main sebut Open. je. Tak boleh lah close. Tak boleh close. Kenapa pula boleh close? Ya Allah. Hai. Buat tak termasuk. Habis tu kenapa close? Mana ada termasuk? Sebut tak termasuk. Lepas tu close pula. You all ni cakap tak super bikin lah. So apa ni? Lagi sekali. Apa dia? Zero to infinity. Lepas Close tu? bracket. Open bracket. Open bracket. Astaghfirullahalazim, student. Mengucap cikgu Close tu apa? Open tu apa? Apa maksud close dengan open? Exclude. Close, include. Mana yang exclude, mana yang include? You all main sebut je. Mana open? Di bentuk ni, mana satu yang open? Open Kiri open, kanan close. Okay. Yes. Lepas tu, yang include, exclude yang mana? Kiri exclude, kanan Kanan include. Itu masalah you all. You all tak reti yang ini. Bukan you all tak reti nak lukis. You all tak reti ni. Ini dua benda ni you all tak reti nak beza. Ini masalah student. Dia bukan tak tahu nak lukis. Dia cakap, susah tak function ni? Susah lah. Memanglah susah. Open dan close pun dia tak reti nak beza. Itu belajar chapter 1, chapter 2. Tak apa-apa. Dapat 18 per 20. Tapi sebenarnya open dan close pun dia tak jelas. Faham tak? Bahayalah macam tu you all. Tak mau macam tu. Dah cakap dah asymptote dia adalah Y. You sendiri cakap. Asymptote dia kosong.
Kan? Asymptote dia kosong. So dia tak boleh kena kosong. So tak boleh. Ni dosa besar ni. Tak boleh. Tak boleh sentuh anak dara orang. Sama juga. Kosong ni tak boleh sentuh kosong. Boleh ke students? Boleh, madam. Banyak syarat-syarat ni. Syarat-syarat ni banyak. Syarat-syarat untuk function ada banyak. So you have to practice. Okay, so cikgu dah buat 1/x square. Nanti you all buat untuk G dengan H. Okay, boleh ke? Boleh. Cuba Alright. Okay, I think that's it for today. Okay, so next class cikgu akan masuk exponential and log. Exponential. Ini adalah linear function. Ini adalah apa? Ini constant. So constant ni constant. Ada belajar constant? Ada kan? Ni constant ni waktu zaman sekolah dululah. Ini apa ni? Y equals to? Dia tak ada X. Dia adalah Y equal to 5. So garis straight aja Y equals to 5. Ya? So itu. Okay, and then ini pun linear. Okay, so itu je. Nanti kita tengoklah satu-satu. Ini apa? Consist of apa? Function quadratic dan linear. So dia piecewise dia senang. Dia adalah gabungan. Dah habis. Sadaqallahul azim you all. Habis dah lecture. So next week dalam 2-3 lecture lagi habis. Hebat students di FP3, di FP1, di FP2 ni. Cepat habis syllabus. Tapi dengan syarat bukannya ini saja. You all ada tutorial yang kena buat. Boleh ke? Boleh, madam. Okay, minta yang awal-awal yang atas-atas tu, tu you cari video. Okay, cikgu ada tunjuk video. Ada kan cikgu tunjuk tadi? Okay, pergi kat cikgu Wan. Mana ni cikgu? Your channel. Okay, you pergi bahagian videos. Okay, ni paling recent lah you all. Ini paling latest lah. So you all tak tengok yang mana? You all tak tengok yang ini video 1 dan video yang kedua. Video kedua cikgu baru share pagi tadi. Okay? Alright, boleh? Boleh, madam. Boleh, Okay, so madam. that's it for today. I'll see you next class. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you, Madam. madam. Salam, madam. Madam.